Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah. Dipanjangkan lagi umur kita sehinggalah ke malam ini. Mudah-mudahan menambah amal dan istighfar kita kepada Allah hendaknya. Dan sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan bersiaran menyambung pengajian kita, masih lagi membicarakan tentang hukum dan juga rukun beserta permasalahan berkenaan dengan ibadat puasa kita. Jadi kita akan bahaskan buku kita ini yang sudah kita huraikan sebanyak 3 siri, iaitulah Risalah Puasa. Risalah kita nak berpuasa ini. Dan malam ini kita ambil suasana di pondok. Tak macam siang tadi bawah pokok bunga Tanjung, ataupun semalam di maktabah dan perpustakaan saya di rumah saya. Tetapi malam ini nak ambil berkat pondok ni. Supaya Cikgu Din, kita mati nanti mudah-mudahan tempat-tempat ini menjadi saksi kita memang ada buat majlis ilmu, ada kita menadah sepatah selidah, kita belajar sekadar yang kita mampu. Bukankah kita semua sekali di sini telah pun memasang niat, apa niat yang kita dah selalu ulang sejak semalam lagi? Kita berniat nak jadi pelajar ilmu sepanjang hidup. Kita nak jadi penuntut ilmu, pelajar ilmu sepanjang hidup, Cikgu Din, ya. Baik, kawan-kawan sekalian, boleh dengar jelaskah suara saya ni? Apakah boleh dengar jelas suara saya? Ya. Apa khabar Wan? Sihat Wan, ya? Terima kasih Saudara Azam, Kak Kamsiah daripada Putrajaya pun ada malam ini. Terima kasih Kak Kamsiah. Abang Azizi ada, Alhamdulillah. Saudara Mak Tahir daripada Indonesia pun ada malam ini. Terima kasih kerana selalu istiqamah dengan program kita. Abang Din saya daripada Taman Universiti. Saudari Nur Hayati, pelajar ilmu sepanjang hayat. Betul, itu yang kita mahu dan kita mahu istiqamah padanya. Kita nak sambung risalah puasa. Kalau siang tadi Abang Mak Fitanah kita dah bahaskan tentang hari-hari yang disunatkan puasa. Ingat ke tidak siang tadi Cikgu Din? Hari-hari yang kita disunatkan puasa, Ustazah Nur Hazlina. Seperti hari apa disunatkan puasa? Hari Arafah. Kemudian lagi hari Ashura. Itu pun Ashura dengan sekalilah hari Tasu'a. Kemudian apa lagi hari yang disunatkan? Isnin Khamis. Kemudian apa lagi hari yang disunatkan? Tak lain tak bukan 13, 14 dan 15 hari bulan Islam setiap bulan. Kecuali 13 Zulhijjah kerana ia masuk dalam hari tasyrik. Ni kita dah belajar tadi semua sekali. Tadi. Malam ini kita nak sambung. Sally. Kita nak sambung apa dia? Iaitulah hari-hari yang makruh untuk puasa. Hari yang makruh untuk puasa. Saya bacakan. Terdapat 3 waktu yang dimakruhkan bagi seseorang yang ingin berpuasa. Malam ni kita baca style syair sikit Cikgu Ding, sebab duduk atas pondok ni tengah malam sejuk begini, biar kita baca cara syair, ya. Terdapat 3 waktu yang dimakruhkan bagi seorang yang ingin berpuasa. Pertama, puasa pada hari Jumaat saja. Hari Jumaat saja makruh Cikgu Din. Makruh.
Ia berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? La yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu. Ini hadis riwayat sahih Muslim. Hadis riwayat sahih Muslim. Apa katanya? Apa katanya Suryani? Apa katanya sahabat-sahabat sekalian? Nabi kata, janganlah antara kamu ni yang berpuasa Jumaat saja. Melainkan apa dia? Yauman qablahu aw ba'dahu, disertakan dengan sehari sebelumnya, yakni hari Khamis. Atau ba'dahu, satu hari selepasnya, iaitulah hari Sabtu. Makruh berpuasa Jumaat sahaja. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Melainkan diajar tata cara kalau nak puasa juga hari Jumaat. Ambillah hari Khamis dan Jumaat. Ataupun Jumaat dan Sabtu. Tu dia Cikgu Din. Dah kalau kami nak puasa juga Jumaat tu, boleh. Cuma makruh. Makruh ni tidak larang sampai haram. Makna tidak disukai. Tidak disukai kat rohana saya. Baik. Pertama kita dah tahu dah sekarang apa dia Cikgu Din. Puasa yang makruh ialah Jumaat sahaja. Baik. Sambung lagi tu boleh. Kedua, hari yang makruh juga kita puasa ialah hari Sabtu sahaja. Sabtu sahaja. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ada hadisnya Cikgu Din. Dalam Tuhfatul Ahwazi. Apa disebut? La tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum. Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu sahaja, kecuali apa yang Allah fardukan ke atas kamu. Contohnya kita puasa hari Sabtu saja, tak ada serta hari Jumaat sebelumnya ataupun hari Ahad selepasnya. Ni makruh. Inilah makruh, tidak disukai. Selain daripada larangan berpuasa pada hari Sabtu sahaja, para ulama juga berpendapat bahawa makruh berpuasa pada hari Ahad sahaja. Dengar tu Cikgu Din. Makna hari Ahad katanya makruh juga. Ada pandangan ulama. Cuba kita dengar syarahnya. Ini adalah kerana ia merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani. Orang Kristian. Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, tidaklah menjadi kesalahan atau tidaklah makruh. Kerana tidak ada di kalangan dua golongan tersebut, yakni Yahudi dan Nasrani, mengagungkan kedua-dua hari serentak. Makna kalau nak puasa, nak elak makruh ni, bukan kata haram, makruh. Kita dah belajar tadi puasa sunnah, apa dia? Ya, seperti hari Arafah. Harinya Ashura dan sebelumnya Tasu'ah. Kemudian hari Isnin Khamis. Kemudian 3 hari dalam bulan-bulan Islam, 13, 14, 15. Hari putih kita panggil. Kecuali 13 bulan Zulhijjah. Kerana itu hari Tashrik. Kemudian kita belajar juga puasa hari apa lagi tu? Puasa hari apa lagi yang sunat? Isnin dan Khamis. Ini kita dah belajar babnya puasa yang disunatkan. Sekarang Cikgu Din kita masuk bab makruh. Kita dah sebut tadi makruh hari Jumaat saja. Melainkan Nabi kata dalam hadis sahih Muslim, ambillah awal sehari kami kita pun rangkaikan dengan hari Jumaat.
ataupun ambil Jumaat dengan Sabtu selepasnya. Jumaat kita rangkai sertakan dengan Sabtu. Ini kata Sahih Muslim. Kedua, makruh juga berpuasa jatuh hari Sabtu saja. Ini kerana inilah harinya yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kita ni nak bersalahan dengan orang Yahudi, tak nak sama, yakni bersalahan dengan orang Nasrani pun. Dan bila sebut hari Sabtu ni adalah huraian kecilnya. Apa disebut huraian kecilnya? Iaitulah hari Ahad pun begitu juga. Kerana hari Ahad, hari dibesarkan oleh kaum Nasrani. Tetapi tidak menjadi makruh kalau anda berpuasa. Cik dengar tu Cikgu Dim. Guna perkataan anda pula dah tu. Akan bunyi Kuala Lumpur tu. Baik. Kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, puasa hari Sabtu dan Ahad. Sekaligus. Sabtu dan Ahad. Tidak menjadi makruh. Kerana kata ulama, tak ada orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan kedua-dua hari itu serentak. Tak ada. Itu dia ya. Dan ketiga. Dan hari yang makruh juga. Yang ketiga. Apa dia harinya? Makruh berpuasa sepanjang tahun, Cikgu Din. Khususnya bagi mereka yang dibimbangi ditimpa mudarat seperti sakit. Dan juga kalau dia puasa sepanjang tahun tu menyebabkan rosaknya hak-hak orang lain. Seperti anaknya kah. Nak pergi sekolah. Lalu bila nak ambil anak dia balik sekolah, dia pun letih kerana puasa. Ini makruh. Puasa sepanjang tahun. Ada Cikgu Din. Ada beberapa sahabat kita dulu yang puasanya rajin. Dia sampai 3 bulan berturut-turut. Dia ambilnya daripada bulan Muharram kah, masuk Safar kah, masuk Rabiul Awal kah. Contohnya rajin puasa. Hukumnya makruh kerana pertama membawa mudarat. Kalau bawa mudarat. Kalau tak bawa mudarat pun puasa sokma ni kebiasaan kita akan lain. Maghrib kita tak nak bergerak mana-mana kerana nak berbuka kah. Ataupun kita pun letih, banyak berehat kah. Menyebabkan hak tanggungan kita atau hak orang lain yang patut kita beri. Seperti nak hantar anak sekolah. Kita pun jadi malas, tak larat, minta orang rumah hantar. Ataupun nak ambil anak balik daripada tadika. Jadi kita pun rasa tak larat badan. Kita pun suruh anak kita yang kecil tu umur 5 tahun pergi ambil abang dia yang umur 6 tahun tu. Jangan. Jangan Cikgu Din. Ini makruh hukumnya wan ya. Makruh wan. Makruh. Baik. Sambung lagi tu. Begitu juga ia mengganggu komitmen keluarga, kerja dan sebagainya. Bila orang puasa ni, dia letih sikit. Itu tabi'i bagi orang puasa. Kadang dia nak dia pasif sikit, tak bergerak ke sana kemari. Berbeza dengan waktu dia tak berpuasa, boleh makan minum. Macam kita lah. Kalau makan minum kan aktif sikit, tapi ada juga orang Cikgu Din ya. Bila dia makan minum dia tak bergerak, dia tak aktif, dia pasif. Lagi makan pasif, lagi makan pasif, lagi makan pasif. Tapi bila dicatu, diberhentikan makan minum padanya, baru dia agresif. Okey, baik. Jadi katanya makruh juga untuk kita berpuasa. Baik. Manakala hari-hari yang diharamkan puasa pula, Cikgu Din? Ada juga hari yang diharamkan puasa. Tadi kita belajar hari sunat, kita dah catat semua. Dan kita nak puasalah tu, mudah-mudahan ya. Apa yang sudah dicatat tu, okey. Dan kita belajar juga hari makruh. Hari makruh kita dah sebut tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahih Muslim kata, jangan puasa hari Jumaat saja. Makruh. Bukan haram. Makruh. Melainkan Nabi kata, ambillah awal sehari ataupun gabungkan dengan selepasnya sehari. Hari Khamis kah? Campur dengan Sabtu kah? Jangan Jumaat sahaja makruh. Satu.
Kita dah belajar juga. Hari yang makruh ialah katanya hari Sabtu sahaja. Tadi Jumaat saja, Sabtu sahaja. Hendaklah digabung sebelumnya atau diambil selepasnya. Kerana apa? Hari kebesaran orang Yahudi. Diminta kita ni biar jauh, jangan bersamaan. Janganlah kita khilaf, jangan bersamaan dengan orang-orang Yahudi. Begitu juga hari Ahad, hari kebesaran Nasrani. Maka dikehendaki kita gabungkan Sabtu dengan Ahad kah? Ahad dengan Isnin kah? Atau Ahad ambil sebelumnya Sabtu kah? Kerana Yahudi dan Nasrani tidak membesarkan kedua-dua hari, melainkan salah satu, mengikut agama mereka itu. Ini yang kita dah belajar, hari-hari makruh untuk berpuasa berdasarkan nas hadis. Berdasarkan dalil daripada hadis yang telah kita bawakan tadi. Sekarang kita nak belajar pula Cikgu Din. Iaitulah hari-hari yang diharamkan berpuasa. Rupanya ada juga hari ni haram berpuasa. Kita ingat ke kalau nak puasa ni bolehlah puasa sebab nak dekat diri dengan Tuhan. Rupa-rupanya agama meletakkan satu syarat. Ada waktu tegahan, ada waktu larangan. Cuba dengar tu. Katanya terdapat 4 hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Zul, ada 4 hari Zul yang dilarang kita puasa ni. Dilarang di sini haram hukumnya. Pertama, puasa pada hari raya. Cikgu Din. Cikgu Din kalau dah ada niat nak puasa raya pertama tu, terus nak sambung puasa 6, bermula raya pertama. Tak boleh Cikgu Din. Tak boleh. Kerana katanya diharamkan berpuasa pada hari raya. Sama ada raya puasa atau raya haji. Tak boleh. Tidak boleh. Rajin macam mana pun dia kata nak puasa tu. Saya tak naklah makan-makan minum macam orang-orang lain pada hari raya. Ni lara belaka ni. Banyak makan, banyak minum, banyak berbual mereka ni. Saya nak teruskan puasa hari raya. Puasa hari raya haji tak boleh. Hukumnya haram. 1. Dengar hadisnya. Dengar hadisnya Cikgu Din. Apa hadisnya tu? Sila baca, kami nak dengar. Daripada Sahih Muslim. Daripada Sahih Muslim. Iaitulah katanya puasa pada hari raya sama ada Aidil Fitri atau Aidul Adha. Ini berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada 2 hari raya. Itulah hari rayanya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Tak boleh Cikgu Din ya. Hari raya ni bukan hari untuk kita puasa. Kita raya. Ya, pergi rumah orang, bawa anak kita yang 10 orang tu, supaya kalau pergi rumah orang, anak 10 orang, kalau orang beri RM10 seorang, banyak dah Cikgu dia, RM100 kita dapat serumah. Bawa lagi anak kita 10 orang tadi ke rumah kedua, ke rumah ketiga, ke rumah keempat. Kita arahkan anak-anak kita berjalan sepanjang hari, dan malam karang kita pakat kira hasilnya. Berapa yang dapat dikumpul oleh anak-anak kita itu. Cikgu Din hari raya, hari ziarah. Hari raya, hari makan minum. Hari raya, hari ziarah dan hari makan minum. Dilarang berpuasa, yakni haram. Baik, banyak ikon suka tu ya. Suka sangat mereka ni ya. Baik. Baik, saya sambung lagi. Ya. Kedua Cikgu Din, Saudara Nahariah Amin. Puasa pada hari Tasyrik. Pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Apa dia? 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik tu. Hari yang kita melontar di Mina. Dia orang buat haji tu. Sama ada nak nafar awal kah? Atau nak nafar sani kah? Atau pulang lah.
terpulang dah. Tetapi 11, 12, 13 hari tasyrik dilarang berpuasa. Cuba dengar. Puasa hari tasyrik ialah 3 hari selepas hari raya Aidil Adha, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah bulan haji. Ini berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa awsabna al-hadathani ayyam at-tashriqi fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyamu minan ayyamun aklin wa syurbin. Dengar tu. Ni hadis ni juga sahih Muslim, Cikgu Din. Sahih Muslim, Cikgu Din. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusnya bersama-sama Aus bin Al-Hadanan pada hari tasyrik. Baginda berseru tidak masuk syurga, melainkan orang yang beriman. Dan ingatlah hari-hari di Mina, 11, 12, 13 lah tu. Dan ingatlah hari-hari di Mina adalah hari makan dan minum. Dengar tu. Dengar Cikgu Din. Hari makan dan minum. Soalnya hadis ni kita tak bimbang. Kalau suruh makan minum, ramai yang taat, ramai yang beramal dengan hadis. Seperti hadis kata makan setelah lapar. Ramai yang makan setelah lapar. Tetapi hadis kata berhenti sebelum kenyang. Itu payah, Cikgu Din ya. Payah. Begitu juga bila hadis larang puasa, ramailah yang ikut. Nabi tak beri puasa hari tasyrik. Okey, ramai yang mudah ikut. Nabi tak beri puasa hari raya, ramai yang taat. Nak suruh puasa tu payah sikit. Payah sikit kita nak ikut ya. Okey, dua. Ya. Ketiga, Cikgu Din dan Suzy, puasa pada hari Syak. Pada hari Syak. S-Y-A-K. Syak. Dia Syak. Betul ke tidak ni? Ni macam saya Syak mengajar. Saya mengajar entah-entah orang di depan ni tidur ke apa. Syak. Dalam keadaan Syak saya ni. Ya, contohnya. Ketiga, puasa pada hari yang Syak. Hari Syak bermaksud hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Hari ke-30 bulan Sya'ban, Sherry ya, sahabat saya Sherry. Ia dikenali sebagai hari Syak kerana apabila anak bulan tidak kelihatan sewaktu menentukan masuknya Ramadan, ia akan menimbulkan keraguan apakah hari tersebut masih dalam bulan Sya'ban kah atau masuk bulan Ramadan kah. Maknanya kita ni tak tahu, kita ni dalam masuk satu Ramadan kah ataupun masih lagi bulan Sya'ban kah. Ini hari Syak. Hari Syak diharamkan puasa. Diharamkan puasa, jangan puasa Efi, jangan puasa Suryani. Ya, diharamkan puasa. Ya. Maka tidak harus berpuasa pada hari tersebut, man. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, sesiapa yang berpuasa pada hari yang diragui oleh manusia Syak, 30 Sya'ban tu tak tahu. Kan dah masuk anak bulan ke, dah masuk Ramadan ke, masih bulan Sya'ban kah? Sesiapa yang berpuasa pada hari yang diragui oleh manusia, maka sesungguhnya dia telah ingkar kepada Abul Qasim, yakni gelaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ketiga, Cikgu Din ya. Hari keempat yang diharamkan puasa juga. Ingat tu kita dah catat tadi kan. Ya, hari raya, dua-dua raya. Kemudian hari apa? Hari tasyrik.
Kemudian hari apa? Hari Syak. Kemudian yang keempat ni hari apa, ingat ke tak? Tak tahu tu sebab Tok belum baca lagi betul. Saya belum baca lagi. Saya memang nak test tuan-tuan ni ingat ke tidak, sedar ke tidak, ataupun khayal saja. Betul, saya belum baca lagi. Ya. Sebab tu bila kita buka kuliah ni, mula-mula kita live tu, saya tak ada lagi di depan skrin ni kan. Untuk beri tuan-tuan test audio dulu, dengar burung kah, dengar cengkerik kah, dengar angin kah, supaya nak test dulu audio tu. Itu pun ada orang tanya, tak dengar pun Datuk bercakap. Memang saya belum bercakap lagi, macam mana nak dengar? Dengar ni kita nak sambung. Dengar ni kita nak sambung, Cikgu Din. Baik. Keempat, Cikgu Ding. Puasa setelah berlalunya setengah bulan Syakban, 15 Syakban. 15 Syakban. Bila masuk, kita dah lepas 15 Syakban. Larangan berpuasa setelah berlalunya 15 Syakban. Sudah. Yang kita puasa hari ni, yang kita puasa kemarin, yang dah ada 2-3 hari dah puasa tu, cuba dengar betul-betul. Dengar syarahnya dan huraiannya. Dengar ya. Puasa setelah berlalunya setengah bulan Syakban, 15 Syakban ke atas. Larangan ini adalah berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Maksudnya, apabila berlalunya setengah bulan Sya'ban, janganlah kamu berpuasa. Hadis ini dapat kita lihat dalam Sunan Abi Daud. Kena tengok dalam Kutubus Sittah. Ni belajarlah pula apa dia Kutubus Sittah hadis. Tak apa Cikgu Din, kita dah sebut tadi kan, kita sama-sama berniat nak jadi pelajar sampai mati. Sampai mati, hari-hari kita belajar. Kita bukan guru, bukan penceramah, bukan. Kita khidmat kepada ilmu Allah yang luas ini. Kita khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sirah nabinya. Kita khidmat kepada agama Islam yang suci, membawa risalah Allah yang turun kepada Nabi dan diwariskan kepada kita. Maka siapa kita? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu sepanjang hayat, Cikgu Din. Baik. Ya. Itu hadis dalam Sunan Abi Daud. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ada juga. Dalam Ibnu Majah ada. Ya, dalam Kitabus Siyam, yakni bab puasa oleh Ibnu Majah dalam kitabnya. Apa kata Nabi SAW? "Idza kana an-nisfu min Sya'ban fala shawma hatta yaji'a Ramadanun." Setelah berlalunya setengah bulan Sya'ban, tiada lagi puasa sehinggalah datangnya Ramadan. Dengar huraiannya. Walau bagaimanapun, larangan berpuasa pada hari Syak tadi, dan hari-hari pada setengah bulan yang kedua selepas 15 Syakban ke atas, tidak melibatkan hari yang berkebetulan dengan hari-hari yang biasa orang berpuasa. Isnin kami, walaupun dah lepas 15 Syakban, boleh puasa Cikgu Din. Boleh puasa. Dan juga kepada orang yang telah mula berpuasa sejak sebelum berlalunya setengah bulan Syakban. Sebelum masuk 15 Syakban, dia biasa puasa dah. Biasa dah puasa dah. Maka tidak menjadi larangan bagi dirinya. Tidak menjadi larangan bagi dirinya. Baik.
Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi telah bersabda, لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. Maksudnya, janganlah kamu mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang telah biasa berpuasa sehari. Dalam hal ini, dia hendaklah meneruskan puasanya. Baik. Ya, dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah. Kemudian barulah kita masuk ke bab berikutnya, iaitulah hadis-hadis. Hadis-hadis cikgu dia, kelebihan orang berpuasa. Kita dah belajar dah hari ini, hari yang disunatkan puasa. Kita sambung lagi hari yang dimakruhkan puasa. Kita sambung pula tadi hari yang diharamkan puasa. Sekarang kita nak baca hadis, nak menaikkan semangat, nak mengasah keimanan, hadis kelebihan bagi orang berpuasa. Hadis kelebihan bagi orang berpuasa. Di samping-samping kita belajar ni, kita baca komen-komen di bawah, jangan lupa ada satu komen yang telah saya pin di bawah itu. Ada satu komen yang telah saya pin di bawah itu, yang sahabat-sahabat boleh baca sepanjang masa. Apa dia? Kita mohon, marilah bersolat hajat tuan-tuan. Dan kita berdoa selamat tuan-tuan. Untuk adik Nuha kita, yang kita dah umumkan petang tadi. Adik Nuha berumur 1.5 tahun. Berumur 1.5 tahun. Disahkan mempunyai ketumbuhan 1.5 tahun. Ni anak kecil ni saya sempat tahnik ya. Saya sempat tahnik belah mulutnya seawal kelahirannya. Sekarang dah umur 1.5 tahun. Diuji pula oleh Allah Ta'ala, ada ketumbuhan. Kita berdoalah selamat berkat, tidaklah membawa mudarat, dan mudah-mudahan sembuh hendaknya anak Nuha kita itu tuan-tuan ya. Berdoa, kata Nabi SAW, Allah membantu kamu dan saya selama mana kamu membantu saudara kamu yang lain. Selama mana kamu bantu saudara kamu yang lain. Berdoa, sembahyang ajak. Mudah-mudahan Allah bantu kita dan bantu anak Nuha kita ini ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, saya minta merayu sembahyang hajatlah sama-sama kita insya-Allah. Dan nenda kepada anak Nuha kita ini adalah jemaah kita, ahli sahabat ilmu Datuk Rashidi kita yang ada bersama dalam program kita ini. Terima kasih Lan. Terima kasih Sab. Terima kasih rakan-rakan semua, Khairul, Akmal, terima kasih ya. Baik. Tu kami akan sembahyang ajak malam karang, jangan bimbang tu. Kami pun akan berdoa juga. Cuma boleh ke Tok tolong mengajar sikit lagi? Boleh. Apa yang tuan-tuan suruh buat, saya buat. Saya akan mengajar sekadar yang boleh ya. Kerana kita semua penuntut ilmu. Okey, dengar. Dengar, kita nak baca ni. Hadis-hadis kelebihan bagi orang yang berpuasa. Hadis-hadis kelebihan orang yang berpuasa. Apa kelebihan orang puasa ni, Suzy? Apa kelebihan orang puasa ni, Wan? Apa kelebihan orang puasa ni, cikgu besar saya, Cikgu Mazuki? Dan juga Mutu Ligat. Dengar ni Mutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran dan balasan yang amat besar bagi orang-orang yang melaksanakan ibadat puasa. Di sini penulis menukilkan beberapa hadis tentang kelebihan dan anugerah yang dikurniakan kepada mereka yang berpuasa. Antaranya ialah pertama, doa orang-orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Allahu Akbar tu. Kawan-kawan yang berpuasa ni,
Kekanda saya Aras Subang, Sally yang sekarang tengah puasa ni kan, bulan Syaban ni, tolonglah berdoa pada adik Nuha kita. Kerana rupanya ada hadis menyebut, orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Tidak ditolak doanya. Apa hadisnya tu? Sila baca. Ya. Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka, mempunyai doa yang mustajab, yang pasti tidak ditolak. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah. Kita belajarlah pula nanti ilmu hadis ya. Mudah-mudahan kita belajar nanti ilmu hadis. Ya, banyaknya ilmu Allah ni ya. Banyak Cikgu Din. Banyak Cikgu Din. Sebab tu kita berdoa, kita mati dalam belajar. Orang mati dalam belajar, dimudahkan ia untuk ke syurga Allah. Alah, nak berjihad di Palestin, kita tak pergi dah. Bukan kita takut ke tentera Zionis. Zionis yang takut ke kita tu. Tu yang kita tak pergi tu. Lepas tu pula nak semayang tahajud malam-malam. Alah, tak boleh tahan juga tu. Teradah bangun tahajud. Semayang 6 rakaat. Tapi terlepas pula subuh. Jadi tahajud bangun subuh pula lewat. Usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala. Tu dia. Itu dia. Jadi lagu mana? Lagu mana? Ni antaranya. Ni antara kita nak jihad ni apa dia? Puasa. Ya, puasa. Berdoa. Sokmo-sokmo ya. Okey. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang akan kita belajar nanti. Ilmu hadis insya-Allah. Ada karya hadis kita susun Cikgu Din. Allah mentakdirkan kepada kita pernah menulis satu buku berkenaan himpunan hadis-hadis penenang jiwa. Kita pernah cetak dalam 2000 naskah. Kemudian kita tak cetak dah Cikgu Din. Hanya sekali itu saja. Kecuali buku risalah ini dah 10 kali cetakan. Kerana manfaatnya mudah untuk masyarakat baca tu nipis. Gambar depannya kartun. Jadi tak rasa berat sangat. Gambar ni ya. Tak berat sangat. Sebab tu saya cadangkan. Kita tak nak supaya pelajar-pelajar ni rasa stres tengok buku AdMed. Matematik tambahan. Fizik. Kimia. Akaun. Jadi kalau boleh buku tek tu akaun. Buku tek matematik tambahan. Lukis gambar kartun di depannya. Macam majalah gila-gila, Bujan, Salina. Apa ni, bila lukis gambar kartun tu orang rasa ringan sikit Cikgu Din ya. Buku kita ni Cikgu Din, dilukis kartun di depannya. Baik. Sambung lagi tu, boleh. Kedua, hadis kelebihan orang berpuasa. Apa hadisnya? Para malaikat sentiasa bersalawat, yakni memohon ampun bagi orang yang berpuasa. Kita puasa ni adik Sab, kita yang puasa ni kekanda saya Kak Hamizah, salam ke abang Kak. Begitu juga Sofian, Zulkifli. Buku-buku lama tu betul. Saya ni orang lama tuan, sebab tu contoh-contoh lama. Umur saya pun dah nak masuk 120 tahun dah, lama sangat dah. Tu contoh lama. Kalau pasal raya, tak ada Evil, tak ada Alamanda. Thank you Jaya. Ya, hak lama-lama. Kerana kita sedang benda-benda lama. Ya, baik. Dengar tu. Para malaikat sentiasa apa? Sentiasa berselawat, memohon ampun kepada orang yang berpuasa, fasting. Betul Nurul? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya menyebut apa dia? As-saimu idza akala indahul mafatiru sallat alaihil malaikah. Amin. Terima kasih Suzi. Orang yang berpuasa apabila makan di sisinya orang-orang yang berbuka puasa, nescaya para malaikat berselawat ke atasnya. Yakni memohon ampun ke atasnya. Ni juga di dalam Tuhfatul Ahwadi. Kitab-kitab hadis ni.
Dua. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitulah inna as-saimu fi ibadatin wa in kana naiman ala firashihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa berada dalam ibadat sekalipun dia sedang tidur di atas tilamnya. Sekalipun dia tidur atas tilam, dikira ibadat. Kerana apa? Keletihan berpuasa kerana Tuhan. Ataupun letih badan nak berehat berbaring atas tilam, atas lembek ke kabu, tilam ke kabu itu. Kerana apa? Letih berpuasa lillahi ta'ala. Dia anggap ibadat. Sebab itu tidur orang puasa ibadat, Cikgu Din. Kerana tidur orang puasa ni ibadat lah. Kan bulan puasa tu yang ramai orang tidur tu. Tidur. Sampai bawa kereta pun tidur. Kerana apa? Kerana ibadat. Ingat tu Cikgu Din. Ya. Itu kelebihannya. Bahkan tidurnya pun ya. Bahkan tidurnya yang mulia Syarifah. Yang bahkan tidurnya pun dianggap sebagai ibadat. Dan apakah hikmah puasa? Apakah hikmah kita berpuasa, Effie? Di sini penulis cubalah menyenaraikan beberapa hikmah puasa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan antara yang dikurniakan hikmah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya pertama hikmah dia, puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya sentiasa di bawah perhatian Allah. Betul lah. Bila orang puasa, Cikgu Din, kerana Allah, dia tak makan, tak minum. Walaupun dalam kereta dia boleh makan, minum. Boleh beli nasi lemak yang kemarin dulu, dia pun bawa tak dalam beg dia, masuk dalam kereta. Keretanya pula cermin gelap. Dapat kelulusan JPJ contohnya. Maka dia parking bawah pokok, buka sikit tingkat, angin sepoi-sepoi bahasa sambil makan nasi lemak. Pukul 2 tengah hari, pukul 3 tengah hari. Boleh, maksud saya boleh. Boleh di sini orang tak tahu. Dia boleh nak buat. Tapi kenapa dia tak buat? Dia mengasuh hati, Allah tahu. Dengar Cikgu Din. Allah tahu. Jadi menyedarkan hati orang beriman, Allah perhati kita, Cikgu Din. Allah perhati kita saudari Nahariah. Allah perhati kita Sally, Wan, Sherry, Cikgu Din, Mutoliga, kekanda saya, jirang saya Haji Mustafa. Tu dia. Dengar tu. Itu pertama hikmah dia ya. Kedua tu, hikmah berpuasa tak lain tak bukan kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seseorang ni, Cikgu Din, akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sikap keras hati dan keterlaluan. Maklumlah kenyang semua. Kerjanya makan saja. Dia bangun 4 pagi bersahur. Bersahur 2 pinggang dengan niat nak puasa. Kemudian dia pergi semayang subuh. Puasa dah ni. Bila balik semayang subuh pukul 7 pagi, alangkah terperanjatnya dia tengok di pintu rumahnya cucu yang baru balik daripada Kuala Lumpur tu, umur tadika cuti sekolah, makan aiskrim. Budak-budak makan pagi. Dia pun terliur berbuka puasa dengan cucunya. Tak apa. Dia makan pagi. Bila tak jadi puasa, makan pagi. Makan pukul 10. Kemudian makan pra-lunch. Bukan lunch, Cikgu Din. Pra-lunch pukul 12. Pukul 1 baru lunch yang sebenarnya. Kemudian pukul 3 minum petang pula. Ada nasi goreng, ada goreng pisang, ada nekbat dan juga roti keramat. Kemudian petang kena minum lagi. Petang lagi maghrib, dia temang isteri dia pula nak berbuka. Dia teman isteri dia nak berbuka. Kemudian pergi masjid, ada buat pula makan-makan tahlil di masjid. Dia makan lagi. Kenyang dah dia, Cikgu Ding, sampai ke dada. Daripada perut kenyang sampai ke dada. Dia pun bagi dalam bilik menyandar kerana kenyang sangat. Tiba-tiba bunyi handsetnya. Tik-tik bunyi. Dia pun tengok. Man,
Main kita pergi makan sekejap. Allah, kawan baik ajak pergi makan, Cikgu Din. Kalau tak pergi, kecil hati pula. Maka dia pergi makan juga. Walaupun dah tengah malam. Kerjanya makan saja. Makan saja. Orang makan saja. Orang selalu kenyang, kata hikmah puasa ini, membawa keras hati. Orang makan banyak ni keras hati, Cikgu Din. Sebab apa dia jadi keras? Kan dia makan banyak. Kerja dia tengok makanan tu jadi geram. Dia anggap makanan tu musuh. Dia nak gigit makanan ni kerana musuh saya untuk dimakan-makannya. Keras hatinya. Dan keterlaluan. Alah makan, tak berapa, tak ada simpati, tak ada teringat ke orang. Justru pensyariatan puasa dapat mendidik jiwa. Dengan akhlak yang terpuji. Menghargai orang-orang yang tak ada kemampuan. Orang tak ada kemampuan. Kita dah cuba bayang, mari Kuala Lumpur. Hari-hari kita makan sedap. KFC, McDonald, sate kajang, sekian begini. Banyaklah makanan. Starbucks, kita pulang tuang-tuang lah. Selera masing-masing lah. Mak ayah di kampung tahu apa dimakannya, Cikgu Din. Kita tak tahu. Ada kita pernah ingat telefon mak makan apa hari ni? Makan nasi lauk. Lauk pucuk paku. Dah awak, saya makan ala qada je mak di Kuala Lumpur ni. Makan macam mana sangat di kota besar. Makan apa tu? Makan McDonald, makan Minute, makannya lamb chop, amboi. Tu dia ya. Itu dia ya tuan-tuan ya. Jadi, bila kita ada simpati pada orang, diasuh dengan sebab puasa, maka membawalah kita ni lembut hati. Kesiangnya orang sebelah, bang, nampak dia tu macam, dah tak berapa nak tu makan dia dak. Hantarlah dia sikit, hantar. Bang, kesiangnya orang depan rumah tu anak ramai. Suami dia pula nampaknya sakit sekarang. Isteri dia begitu juga. Berilah apa-apa ada. Ni puasa membawa manusia lembut hatinya. Baik. Sambung lagi tu. Sila sambung lagi tu. Baik. Ketiga. Puasa juga melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar memuliakan bulan yang suci, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Ingat tu, bila bulan puasa, sembahyang tarawih, fahami hikmah puasa, selami kesusahan orang lain. Pada bulan ini Allah menghendaki hamba-Nya bertaqarrub, yakni cuba mendekati, bertaqarrub kepadanya Tuhan melebihi bulan-bulan lain. Maka dengan pensyariatan puasa ini, ia merupakan salah satu jalan untuk menunaikan hak Allah dan tanggungjawab hamba kepada Allah, di samping mencapai anugerah kurniaan-Nya pada bulan ini. Betul. Keempat, puasa juga merupakan satu jalan pembersihan jiwa, Cikgu Ding, dan peningkatan terhadap kesihatan fizikal. Betul. Adinda Syarifah saya. Apa disebut oleh hadis Nabi SAW? Sumu tasihhu. Puasalah kamu, nescaya kamu sehat. Kalau orang tak puasa ni bukan tak sehat, tapi kalau dia tak kawal makan, dia tak ada kadang-kadang nak mahu berjihad berpuasa. Dia tak mahu, maka orang ni mudah sakit, Cikgu Din. Kita bila puasa ni rehat juga perut kita. Kita pun jadi makan pun tak banyak sangat. Yang lebih sehat batin kita. Timbul kesian belas kepada orang lain. Okey, baik.
Dan peningkatan terhadap kesihatan fizikal. Betul. Ia bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang menjamin kesihatan bagi orang yang berpuasa, insya-Allah. Ya. Kelima, puasa merupakan wasilah terbinanya ketakwaan kepada Allah sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka yang benar-benar berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang dulu pun puasa juga difardukan oleh Allah melalui nabi-nabi mereka. Ya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bertakwa. Inilah beberapa hikmah di celahan ribuan hikmah yang hanya dapat dirasai oleh mereka yang melaksanakan ibadat puasa ini dengan penuh keinsafan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamatlah sudah kuliah kita, sahabat-sahabat sekalian. Dah habis dah kuliah kita, Cikgu Din. Nanti kita akan masuk bab berikutnya, iaitulah bab kedua, Ramadan. Apa maksud Ramadan? Akan dicerita kelebihan-kelebihan Ramadan. Antaranya disebut, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabu jahannam wa suffadatis syayatin. Apabila tibanya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup kemah-keming, diselok, ditutup kemah-keming pintu neraka. Dan dicampak syaitan yang telah dibelenggu, dicampak. Setengah ahli tafsir kata, syaitan iblis diikat, dicampak, Cikgu Din. Campak ke mana? Ke dasar laut. Ke dasar laut. Ni salah satu tafsir sebut itu. Inilah sahabat-sahabat sekalian, ya. Kita belajar, mudah-mudahan selamat berkat. Jangan lupa tu, Suryani, Zul, saudara Mak Tahir saya, tengok di bawah tu, ya. Kita nak solat hajat dan doa selamat kepada adik Nuha kita malam ini, ya. Malam ini kerana pembedahan dijangkanya pagi Isnin. Semayanglah hajat Tuan, doalah selamat kepada adik Nuha yang berumur 1.5 tahun yang disahkan mempunyai ketumbuhan. Kita berdoa Allah Ta'ala selamatkan hendaknya. Ya tuan-tuan. Baik. Saya nak sebut nama kawan-kawan kita belaka ni, Cikgu Din, ya. Kita sebut nama kawan-kawan kita, Cikgu Din. Sebut nama kawan-kawan kita, Cikgu Din. Ramai kawan kita ni. Tapi kita akan sebut insya-Allah. Pertama, terima kasih kepada saudara Azmi, Abang Samsudin daripada Johor, Kak Mimi daripada Putra Haid. Begitu juga Mak Tahir daripada Indonesia. Termasuk juga Abang Azizi dan juga Nur Azman serta Ku Ashikin. Tak lupa juga pada Zulkifli daripada Seremban Selatan, termasuk Kak Hamizah Husin kekanda saya. Juga Abang Sabri dari Johor, termasuk Hanif Mastal dan juga Sally. Mazuki Makdahan Guru Besar dan juga Nurul Shermin daripada Kota Baru, Muto Ligat dan juga Nurul Shermin serta Ayanda Haji Ramli, Sally Rahmat, terima kasih. Suryani Sulaiman, terima kasih. Roslan, Nahariah Amin, Amiruddin Abang Amin, Nur Kasih. Begitu juga Nur Abu Manaf, Radin Kak Rozi, Musafir Senja, serta Syarifah Fatimah Salini, terima kasih kerana menulis nota. Begitu juga Azmi Omar serta Nahariah Amin dan juga Nur Kasih juga Deramang Man. Aman, takziah Man. Ayahanda meninggal hari ni Man. Takziah daripada kami Man.
Begitu juga Nurliza Muhammad Isa Efi Rahmat. Nurliza Muhammad Isa Efi Rahmat. Muhammad Filtanah. Kak Roslah daripada Kuala Berang. Begitu juga Nurliza Muhammad Isa Suryani Sulaiman Mak Tahir. Tak lupa kepada Kak Hamizah Azmi Omar. Khairul Akmal alias Datuk dah tak bagi kuliah sebelum Jumaat minggu pertama kat Masjid Taman Maluri lagi ke? Belum sempat lagi Syekh kerana PKP kita ini. Tetapi hari Jumaat baru ni kita dah pun buat kuliah duha untuk Masjid Imam Syafi'i daripada siaran di tempat kita untuk masjid mereka ya. Terima kasih Khairul. Nurul Syarmin, Adinda Syarifah Fatimah, terima kasih Syarifah. Begitu juga Salmimi, Khairuddin Idris, Lia Ia dan juga Abang Sofiam saya, Nurlian Abdul Kadir, Suryani Sulaiman, Kak Nur Saadah Long daripada Putrajaya, Nur Asyah, terima kasih. Begitu juga Sahudin, Cikgu Din, Azman Mak Nur. Tak dilupakan juga Abang Haslin Hasan daripada Kota Tinggi, Salihin Rahim, terima kasih. Syukri Idris, terima kasih. Kak Zabidah Awang, terima kasih. Uwais Al-Qarni, terima kasih. Uwais. Begitu juga Suzi Abdullah Nurliza Muhammad Isa Arif Samsul, Jaja Salim, terima kasih Jaja. Terima kasih Jaja. Begitu juga Pak Long. Tak lupa Surya Taib. Ya. Abu Fatah Haji Musa, terima kasih. Rasyai, terima kasih. Sherry, terima kasih Sherry. Nawawi, terima kasih Wi. Soleh, terima kasih Leh. Liari, terima kasih Li. Radin Jamaliah, terima kasih Din. Begitu juga Ina Azman, Sali Rahmat, Roslang Surya Taib. Arah Subang, terima kasih ke kanda saya Arah Subang. Semoga selamat berkat hendaknya. Pak Long Nurliza, Ustazah Nur Hazlina Mak Jali, Radin Suhaimi Maknoh, Surya Taib Haslin Hasan. Begitu juga Nur Azman Iksan, Muhammad Izzat Ahmad Rosli, terima kasih. Balighna Ramadan, mudah-mudahan. Dan rakan-rakan semua sekali, kita doakan selamat berkat. Jangan lupa besok panjang umur saya dan panjang umur tuan-tuan Faizul ya. Kita akan bersiaran jam 3.30 petang Farhan. 3.30 petang di bawah pokok bunga Tanjung kita. Kita nak sambung buku kita ni. Kita nak sambung buku ni. Kita berhasrat sepanjang Ramadan kita belajar. Biar hadam, biar faham betul apa berlaku bulan puasa. Tentu nanti sahabat-sahabat nak tanya tu, kami ni nak pergi cabut gigi, batal ke tidak puasa? Tu kami ni lelah asma kuat sangat pakai apa ni inhaler tu. Kebetulan inhaler habis, ganti dengan bagon, spray dalam tekak. Apakah batal puasa? Contohnya. Tu kami ni, ni yang kita nak belajar nanti ya. Kita nak belajar nanti. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Jangan lupa besok 3.30 petang. Sebelah malamnya pula 9.30 malam. Mudah-mudahan Allah rahmat kita dengan sebab kita mencintai ilmunya yang maha luas itu dan menjadikan kita orang beramal soleh, menjadi asbab kita masuk syurga dengan persahabatan kita ini orang-orang yang soleh. Jangan lupa masuk dalam grup kita, dalam grup Telegram kita, grup Sahabat Ilmu Datuk Rashidi. Sahabat Ilmu Datuk Rashidi. Okey, boleh Cikgu Din tolong tulis Cikgu Din link di bawah itu, link Telegram. Sahabat Ilmu Datuk Rashidi. Cikgu Din tulis di bawah. Kita akan masuk ke dalam grup Telegram itu. Di situ banyak maklumat kita. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu Din tulis dulu link kita tu, Sahabat Ilmu Datuk Rashidi, Telegram kita. Okey, Cikgu Din tulis ya. Cikgu Din tulis